Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua pelajar tingkatan 1. Hari ini kita akan masuk bab 5.2 aplikasi teknologi reka bentuk fashion. Okey, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, awak akan dapat mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fashion. Dan awak dapat menghasilkan lakaran reka bentuk fashion. Okey, kita masuk pada 5.2.3 iaitu teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fashion. So, kita akan mulakan dengan teknik cantuman terlebih dahulu. Pemilihan teknik cantuman perlu disesuaikan dengan jenis reka bentuk fashion serta bahan yang kita gunakan. Jadi kita ada 4 teknik cantuman. Apakah itu cantuman? Cantuman ialah proses mencantum, menyambung atau menyatukan kepingan fabrik atau bahan lain bagi menghasilkan produk reka bentuk fashion. Jadi proses mencantum ini boleh dibuat dengan pelbagai kaedah. Okey, kaedah pertama adalah jahitan, yang kedua adalah sulaman, yang ketiga adalah tampalan dan yang keempat adalah menggunakan kaedah lain. Kita pergi dulu pada jahitan. Jahitan ni adalah teknik yang biasa kita gunakan dalam reka bentuk pakaian, di mana cantuman ini lebih praktikal sebab dia lebih kukuh, sekata dan juga kemas. Okey, kita ada 2 jenis jahitan iaitu jahitan tangan dan juga jahitan mesin. Kaedah yang kedua adalah sulaman, di mana kaedah ini digunakan untuk tujuan hiasan bagi menyelahkan lagi keindahan dan estetika pada reka bentuk fashion. Okey, kita ada 4 contoh sulaman. Pertama adalah sulaman manik, di mana manik kita letakkan dekat atas baju lah, kita jahit. Okey, yang kedua adalah sulaman aplik. Sulaman aplik ni maksudnya awak cantumkan satu kain ke atas kain yang lain. Okey, sulaman benang, yang ni awak biasa nampak dekat name tag awak. Okey, dan sulaman rebin, yang ni biasa kita letakkan hiasan dekat bantal, okey, baju, kasut. Okey, tujuannya untuk menyerahkan lagi keindahan sesuatu reka bentuk fashion. Okey, kaedah seterusnya adalah kaedah tampalan. Kaedah ini selalunya adalah untuk menampal bahan hiasan pada reka bentuk fashion. Okey, apakah bahan yang kita boleh tampal? Okey, kita boleh tampal manik, rebin, doko, mutiara, butang. Okey, apa saja pada reka bentuk fashion. Okey, kita boleh gunakan gam fabrik, gam panas, cecair lilin dan gam serbaguna untuk menampal bahan hiasan itu ke reka bentuk fashion kita. Okey, dalam gambar ini contohnya kita tampal manik di kasut. Kaedah seterusnya adalah kaedah lain. Kaedah lain ini bersifat sementara. Okey, dan sesuai digunakan untuk menghasilkan mock-up untuk reka bentuk fashion. Ingat mock-up adalah model olokan. Okey, jadi kita boleh gunakan pengokot, kita boleh gunakan pita selofan ataupun kita boleh gunakan ikatan tali dan benang. Okey, tadi kita dah pergi kepada teknik cantuman. Sekarang kita nak sambung dengan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fashion. Okey, kita pergi pada penggunaan alatan. Jadi, proses penyediaan reka bentuk fashion ni memerlukan penggunaan pelbagai jenis alatan. Antaranya alatan untuk mengukur, mendraft, memotong, menanda, menjahit dan alatan-alatan lain. Jadi penggunaan alatan yang betul ni pentinglah untuk membolehkan proses penyediaan produk dapat dijalankan dengan mudah, lancar dan selamat. Awak kena pastikan peralatan yang dipilih bersesuaian sebab setiap peralatan mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeza. Okey, alatan pertama yang kita nak kenal dulu adalah alatan mengukur. Okey, ada 2, pembaris dan juga pita pengukur. Pembaris ni untuk membuat garisan lurus. Kalau pita pengukur mengukur dengan tepat bahagian yang melengkung. Alatan seterusnya adalah alatan mendraft. Okey, alatan mendraft ada 2, pembaris melengkung dan juga pembaris sesiku
L. Jadi pembaris melengkung dengan pembaris sesiku L ni kita gunakan untuk mendraft pola. Okey, kita buat pola di atas kertas. Jadi kita kena menggunakan pembaris lengkung untuk membuat lengkung dan pembaris sesiku L untuk membuat garisan bersudut tepat 90 darjah. Alatan seterusnya adalah alatan memotong. Okey, alatan memotong yang pertama adalah gunting kertas. Kalau gunting kertas, of course lah untuk memotong kertas. Kertas apa yang kita nak potong? Kertas pola. Yang kedua adalah gunting fabrik. Gunting fabrik, nama pun gunting fabrik. So, tujuannya adalah untuk memotong fabrik. Awak tak boleh gunakan gunting kertas untuk memotong fabrik. Dan awak tak boleh gunakan gunting fabrik untuk memotong kertas. Kalau awak gunakan gunting fabrik untuk memotong kertas, gunting awak akan tumpul. Kalau awak guna gunting kertas untuk memotong fabrik, selalunya dia tidak setajam gunting fabrik. Okey, seterusnya adalah snipper ataupun kacip dan juga penetas. Kalau snipper ataupun kacip dan penetas ni, biasanya kita akan gunakan untuk menggunting lebihan benang, untuk menetas ataupun menggunting bahagian yang sempit ataupun kecil. Okey, seterusnya adalah alatan menanda. Kita ada pensel tukang jahit, kita ada kapur penanda, kita ada roda surih dan kertas karbon dan kita ada jarum peniti. Pensel tukang jahit, kapur penanda dengan roda surih dan kertas karbon ni fungsinya lebih kurang. Menanda, melukis, memindahkan garisan pada kertas pola ke fabrik. So, lebih kurang je dia punya fungsi dia. Okey, jarum peniti pula fungsi dia untuk menetapkan fabrik. Kalau kita attachkan jarum peniti dekat fabrik, fabrik itu tidak akan bergerak. Alatan seterusnya adalah alatan menjahit. Alatan menjahit yang pertama adalah jidal. Jidal ni kita sarungkan dekat jari tengah. Tangan yang kita gunakan untuk menjahit itulah untuk mengelakkan jari tertucuk jarum. Okey, seterusnya adalah jarum jahit tangan di mana ia digunakan untuk menjahit bahagian-bahagian tertentu pada fabrik dengan menggunakan tangan. Alatan menjahit seterusnya adalah mesin jahit. Mesin jahit ni digunakan untuk jahitan lurus dan cantuman kepingan fabrik. Manakala mesin sulaman pula digunakan untuk menjahit hiasan sulaman. Tadi kalau awak tengok name tag, kita panggil dia sulaman kan. So kita nak buat name tag tersebut kena gunakan mesin sulaman. Okey, alatan-alatan lain adalah seperti tweezer, pengokot ataupun stapler, pistol perekat panas dan juga pita cellophane. Kalau tweezer ni fungsi dia untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum atau memegang batu hiasan. Pengokot, pistol perekat panas dan pita cellophane pun sama macam tadi, digunakan untuk menghasilkan mockup. Okey, kita pergi pula pada 5.2.4 lakaran reka bentuk fashion. Okey, sebelum ni awak dah belajar dua bentuk lakaran iaitu lakaran 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi sebelum kita menghasilkan reka bentuk fashion, awak kena sediakan lakaran dulu sebab lakaran ini adalah satu proses kita nak menjelmakan idea kepada bentuk gambaran yang boleh dilihat dengan lebih jelas. Jadi dalam lakaran itu mesti ada elemen reka bentuk, mesti ada bahan dan mesti ada teknik cantuman. Okey, kita bagi contoh dekat buku teks. Okey, gambar pertama iaitu gambar lakaran reka bentuk seluar. Ada lakaran 2D dan juga 3D. Jadi kita tengok ada tak elemen reka bentuk? Ada warna, ada tekstur, ada garisan. Okey, dinyatakan elemen reka bentuk dekat lakaran tersebut. Kemudian dinyatakan bahan tak? Ada. Okey, dinyatakan bahan dia adalah fabrik kapas. Yang tak dinyatakan kat situ adalah teknik cantuman. So, bila awak nak buat lakaran nanti, awak kena letaklah elemen, bahan dan teknik cantuman. Sama juga dengan lakaran reka bentuk kasut. Okey, ada tak elemen reka bentuk? Ada garisan. Lepas tu kemudian ada warna. Warna apa? Warna sejuk. Okey, kemudian dinyatakan bahan fabrik kapas.
Okey, tapi dia tak nyatakan teknik cantuman. Tapi awak boleh agaklah kalau kasut teknik cantuman mungkin jahitan. Jahitan tangan atau jahitan mesin. Okey, kemudian kita tengok pula pada lakaran yang ketiga, lakaran reka bentuk topi. Ada lakaran 2D dan juga lakaran 3D. Ada tak elemen reka bentuk? Ada warna, kombinasi warna sejuk dan panas. Kemudian ada tekstur, ada elemen garisan. Bahan pula adalah fabrik kapal. Kemudian teknik cantuman. Okey, kalau kat situ kita boleh nampak mestilah teknik jahitan. Okey. Kemudian lakaran reka bentuk beg pula. Ada tak elemen reka bentuk? Ada warna sejuk. Okey. Ada elemen garisan. Okey, dia tak nyatakan bahan. Okey, kita boleh letakkan bahan dia. Contohnya fabrik. Okey, teknik cantuman. Okey, kalau awak nampak ada bunga kat situ, mungkin dia gunakan kaedah tampalan. Awak kena nyatakanlah 3 tu elemen, bahan dan teknik cantuman dalam setiap lakaran awak. Okey, cikgu nak tunjukkan awak contoh lakaran 3D untuk reka bentuk fashion handbag. Okey, cikgu dapatkan video ni daripada channel YouTube cikgu Nathan. So awak bolehlah cari channel YouTube ni untuk dapatkan okey, so ini adalah lakaran 3D untuk handbag. Okey, macam biasa kita akan mulakan dengan garisan binaan dan awak tentukan awak nak buat lakaran oblik ataupun isometrik ataupun perspektif. Okey, kalau kat sini kita gunakan rendering untuk awak punya lakaran reka bentuk fashion. Okey, kita boldkan garisan binaan untuk menjadi garisan objek. Okey, kemudian ada kesan cahaya dan bayang dekat situ. Okey, kita nyatakan elemen reka bentuk yang ada dekat lakaran tersebut dan juga prinsip. Okey, lepas tu kita kena nyatakan bahan yang kita gunakan untuk projek reka bentuk fashion tersebut dan teknik yang kita gunakan. Kalau kat sini dia gunakan jahitan mesin. Jangan lupa untuk labelkan komponen bagi handbag tersebut. Okey, dah siap lakaran 3D untuk reka bentuk fashion handbag. Okey, so kita dah habis untuk topik 5.2.3 dan 5.2.4. Okey, 5.2.3 kita dah belajar tentang teknik cantuman dan penggunaan alatan. Kalau teknik cantuman kita ada 4 jenis teknik cantuman iaitu jahitan, sulaman, tampalan dan kaedah-kaedah lain. Okey, manakala untuk alatan pula kita ada 6 jenis alatan. Alatan mengukur, alatan mendraft, alatan memotong, alatan menanda, alatan menjahit dan alatan-alatan lain. Kita dah juga cover untuk 5.2.4 iaitu lakaran reka bentuk fashion, di mana lakaran ini merupakan satu proses menjelmakan idea kepada bentuk yang lebih jelas. Okey, dalam lakaran awak mesti ada elemen, mesti ada bahan dan juga teknik cantuman. Jadi jangan lupa untuk melabelkan elemen, bahan, teknik cantuman dan juga komponen-komponen dalam lakaran reka bentuk fashion yang awak hasilkan. Jangan lupa untuk mengisi link kehadiran yang cikgu telah sediakan. Sekiranya awak menghadapi apa-apa masalah, sila hubungi guru kelas masing-masing untuk mendapat penerangan yang lebih lanjut. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.